A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalata ala al khair li ibtigha'i wajhillahi wa mardati wa qurbi wa sawabi. Amin. Baik, hari ini 18 hari bulan 2, kehadiran pada dalam talian adalah 14 orang. Sebelum saya sahkan, minta yang ada ni tolong buka kamera ya. Mintanya ada ni tolong buka kamera. Okey. Yang lelaki tolong pakai kopiah lah, tolong. Okay, saya pun pakai kopiah. Tolong. Okey. Jadi insya-Allah siapa yang ada buku teks, kita pada muka surat ke 160 ya. Kita pada muka surat ke 160 pada membicarakan tentang cabaran mengamalkan abstinence. Jadi okey, Waidah, saya terima. Jadi insya-Allah pada pelajaran kali ini saya nak tekankan bahawasanya dalam kita buat kalau dalam kehidupan kita ni ada pelbagai cabaran, yang mana cabaran tersebut datangnya daripada luar, datangnya daripada luar. Cabaran banyaknya datang daripada luar, bukannya datangnya daripada dalaman. Jaranglah datangnya daripada dalaman, melainkan memang kita tu orang yang jenis suka cari masalah, ataupun bahasa mudahnya toksik. Kita tu orang yang suka membesar-besarkan masalah yang kecil, yang akhirnya masalah tersebut dia asalnya kecil dia jadi besar dan menyebabkan kita ni jadi orang yang tak tentu hala, yang orangnya tak macam orang lah, bahasa mudahnya tak macam orang. Jadi berbalik apa yang saya cakap, cabaran ni semuanya datang daripada luar, kan? Jadi bila kebanyakannya datang daripada luar, apa yang berlaku, kita kena overcome, kita kena kita kena rentas, kita kena menghadapi kita kena menghadapi apa yang namanya cabaran tersebut. Jadi saya nak ajar antum 3 perkara macam mana kita nak menghadapi cabaran. Pertama, kita jadilah kita menjadikan diri kita lebih besar daripada halangan. Kedua, cara yang kedua ialah kita mengkecil-kecilkan halangan yang besar tu kepada kecil. Dan yang ketiga, kita ni jadilah orang yang bernilai. Kita ni jadilah orang yang bernilai. Supaya apa? Supaya kita ni jadi orang yang bernilai, supaya bila kita jadi orang yang bernilai, kita menarik orang-orang yang kuat bersama dengan kita, dan akhirnya apa yang berlaku, kita ni jadi kuat juga disebabkan orang-orang di sekeliling kita. Itulah 3 perkara ataupun 3 cara yang terbaik untuk kita insya-Allah. Dan kita akhirnya akan, apa yang berlaku, kita akan jadi manusia yang sentiasa positif, dan insya-Allah kehidupan kita lebih bermakna daripada orang lain, insya-Allah. Jadi antara cabaran mengamalkan abstinence ialah, pertama sekali, besi yang paling besar ialah kawan. Cabaran kita yang paling besar sekali ialah kawan. Kan, saya teringat guru-guru saya selalu pesan, kalau kita ni nak tahu kita ni siapa, tengoklah dengan siapa kita berkawan. Kalau kita ni berkawan dengan mak ganja, kita ni insya-Allah pun akan jadi mak ganja. Kalau kita ni kawan dengan orang yang baik, insya-Allah kita ni akan jadi orang baik. Kalau kita ni kawan dengan mak rempit, minah rempit, kita pun akan ikut perangai yang sama. Jaranglah orang yang dia memilih kawan yang tak elok, tapi dia tu jadi elok. Ibaratnya apa? Ibaratnya mudah,
kita berkawan dengan seseorang berkawan dengan tukang besi dengan tukang jual minyak wangi. Kalaulah kita sekalipun kita ni tak dapat jadi tak buat pun tak jadi pun tukang besi, kita hanya duduk di tepi dia saja, temankan dia saja, kita apa yang akan berlaku kalau kita kawan dengan tukang besi, berada dekat di keliling kita tukang besi, baju kita juga akan bau seperti bau tukang besi. Sama juga dengan orang yang jual minyak wangi. Kalau kawan kita jenis jual minyak wangi, kita pun walaupun kita tak pakai, tetapi insya-Allah bau minyak wangi tu akan kita dapat melekat juga dekat kita. Sebab tu itulah antara mudahnya saya nak bagi faham kepentingan kita memilih kawan-kawan yang baik, insya-Allah. Itu yang pertama. Remaja mudah terpengaruh dengan ajakan dan dorongan terutama perkara yang dianggap menyeronokkan. Zaman sekarang pelik-pelik lah kan, macam-macam kan. Macam-macam benda yang pelik-pelik dibuatnya. Padahal benda tu kalau dipikirkan akal tak sepatut pun dia buat kan. Pada zaman sekarang kan, contoh kalau kita tengok dekat trend-trend yang berlaku dekat dalam media sosial kan, Instagram dan TikTok dan sebagainya kan. Ada banyak perkara yang baik dekat dalam media sosial ni, tapi kita memilih yang tak baik kerana apa? Kita ikut ajakan kawan-kawan kita. Mereka tidak memiliki risiko yang bakal dihadapi seperti statutory rape. Statutory rape ni siapa tahu apa yang dimasukkan dengan statutory rape? Tengok kat atas. Siapa tahu apa yang dimasukkan dengan statutory rape? Rape tu dah tahu kan? Rape tu maksudnya ni itulah rogol lah. Apa maksud statutory? Siapa tahu? Ni orang perempuan kena tahu Apa statutory ni lebih pada mudah cerita ialah dia lebih kepada lebih personality. Personality yang dirogol, bahasa mudah macam tu terjemah kot. Personality yang personality yang dirogol. Dengan maksud mudahnya personality yang dirosakkan oleh orang lain, bukan diri dia sendiri. Personality yang dirosakkan oleh orang lain, bukannya diri sendiri. Itulah untuk contoh mudah saya nak bagi faham yang dimasukkan dengan statutory rape. Yang kedua, pengaruh persekitaran. Persekitaran masyarakat yang terlalu terdedah kepada unsur-unsur kehidupan yang negatif menjadi penghalang kepada nilai yang sepatutnya. Kan? Sebab tu kita kena juga, antara benda yang kita kena pilih ialah kita kena pilih kita punya environment kita. Sebab tu kalau kita tengok kan, orang zaman dulu kalau dia nak buat rumah, dia akan buat rumah di sekitar masjid, di sekitar sekolah ataupun pondok. Kerana apa? Kerana dia nak ambil aura ataupun dia nak ambil persekitaran yang baik, supaya kalau dia tak jadi baik pun, dengan dikelilingi dengan persekitaran yang baik, insya-Allah dia akan jadi baik. Itu yang mereka percaya. Dan benda tu memang dah dibuat kajian. Dia dinamakan dengan circle of influence. Dinamakan dengan circle of influence. Bulatan pengaruh. Terjemah dia ialah apa? Bulatan pengaruh. Jadi bila kita bulatan pengaruh ni yang paling dekat ialah keluarga kita. Lepas tu, lepas keluarga kita siapa dia? Rakan-rakan kita. Lepas rakan-rakan kita, baru masyarakat kita. Inilah namanya circle of influence. Kan? Jadi bila kita tahu circle influence tu macam mana, kita akan faham, oh ini dah yang dinamakan persekitaran yang sepatutnya kita perlu jaga betul-betul dan kita kena pilih. Jangan tak pilih. Masalah dalam institusi kekeluargaan juga membawa kepada faktor yang terdedah kepada gejala seksualiti yang tidak sihat. Ini contoh kan. Kalau mak bapak yang terlampau sibuk, apa yang berlaku, ini yang biasalah
Kan ni yang common yang biasa dalam masa dalam perbincangan unit disiplin dalam kaunselor. Bila mak bapak terlalu sibuk, apa yang berlaku selepas itu? Anak-anak terabai. Bila anak-anak terabai, macam-macam dia orang buat. Jadi saya sendiri secara personalnya saya sendiri tidaklah menjadi ibu bapa yang terlampau mempercayakan anak. Saya sendiri didik diri saya tidak mempercayai anak saya 100%. Saya percayakan anak saya tapi saya tak percaya 100%. And ada yang namanya saya perlukan menggunakan kelogikan akal saya sendiri untuk memahamkan bahawasanya kemungkinan perkara tersebut tidak berlaku. Tak berlaku seperti yang diceritakan 100%. Dan antum juga kena macam tu sepatutnya. Kerana apa? Kerana kita tak tahu apa yang berlaku itu memang macam itu ataupun tidak. Itu yang keduanya. Ketiga, kurang ajaran agama dan keimanan yang lemah tidak mampu menjadi perisai untuk menghalang perkara yang tidak baik. Kan? Itu satu lagi lah. Benda yang besar antara yang menjadi penghalang kita daripada buat dosa ialah pertama sekali ialah mesti agama. Tak dapat tidak, agama itu adalah satu circle of influence yang penting dalam kehidupan kita. Sebab kita ini dijadikan Allah dengan fitrah. Kita dijadikan Allah dengan fitrah. Dan fitrah yang Allah letakkan pada manusia itu dia bukanlah sesuatu yang boleh dinafikan. Dia bukan sesuatu yang boleh dinafikan. Semua manusia memerlukan kepada Tuhan, memerlukan kepada agama, yang mana kedua-dua ini menjadi elemen penting dalam kehidupan manusia, yang menjadikan manusia itu sendiri adalah manusia. Dan yang ketiga, pengaruh internet dan media sosial. Yang ni saya cakap lah, banyak kali saya selalu sebut. Boleh baca. Yang terutamanya ni lah zaman sekarang ni. Tahun lepas kita mula PKP, yang mana ramai pelajar-pelajar kita terutama di sekolah dibenarkan bawa handset. Jadi apa yang berlaku? Hampir 80 ke 90% handset yang dirapas apabila dicek, semuanya menunjukkan gejala yang sangat tak sihat. Jangan tak sihat, apa yang berlaku? Dalam tu banyak carian-carian yang berunsur pornografi. Saya memandang ini adalah sesuatu yang sangat besar yang perlu dipandang serius. Yang keempat, pengaruh luar kawalan. Yang ni susah, ni jaranglah berlaku. Ini jarang berlaku sebenarnya. Pengaruh luar kawalan jarang berlaku, tapi dia ada. Contohnya apa? Miskin pun ditolak, namun dalam situasi tertentu seperti melibatkan perbezaan fizikal, pangkat dan kedudukan menyebabkan mangsa tidak mampu melawan. Ini terutamanya pada orang perempuan lah. Ini terutamanya pada orang perempuan. Sebab tu saya selalu ajar pada pelajar perempuan sendiri, sepatutnya antum kena ada ilmu. Satu ilmu lain yang nama ilmu tersebut ilmu mempertahankan diri. Dia tak semestinya antum masuk taekwondo, karate dan sebagainya. Cukup antum belajar daripada media sosial. Macam mana antum nak mempertahankan diri antum. Macam sebelum ni anda dah pernah ajar antum, antaranya ialah sentiasa bawa dalam poket spray deodorant tu ataupun spray lada yang boleh mudah untuk dibeli di Shopee. Bawalah dalam poket ataupun bawa dalam kita punya bag. Bag ni letak dalam poket, mudah untuk selup kan. Bawa dalam bag susah pula nak masuk kan. Jadi itu contoh. Kalau pangkat pula kan, ni lebih pada lebih pada serangan seksual kan di tempat kerja contohnya. Pada tahun 2021 ini apa yang berlaku ialah tahun 2021 dalam masa sebulan sehari ada 20 kes yang dilaporkan berlaku setiap hari. Maksudnya 20 darab 30 lebih kurang 31, apa yang berlaku? Ada lebih kurang darab 2 darab 30 lebih kurang 600 kes berlaku sebulan melibatkan gangguan seksual pada orang perempuan di tempat kerja. Jadi macam mana nak buat?
antum sebenarnya ada saluran-saluran yang antum boleh sampaikan. Benda ni tak kisahlah berlaku pada di antara majikan ataupun pekerja, juga boleh berlaku pada guru dan anak murid. So antum sendiri kena tahu apa hak antum. Antum kena tahu sendiri apa hak antum. Jangan biarkan diri antum jadi mangsa gangguan seksual. Sama ada daripada kata-kata, daripada sudut dan juga daripada sudut perbuatan. Perbuatan tu pula kita lebih pada sentuhan ataupun pandangan. Itu yang biasalah gangguan seksual ni. Kan? Yang tu sebab tu kita kena tahu hak kita macam mana dan kita kena tahu macam mana nak bertindak. Dan sekurang-kurangnya antum ada, kalau berlaku di sekolah, antum boleh cerita pada guru yang antum percayai. Contohnya apa, guru kelas, ataupun guru-guru siapalah yang antum percayai. Kalau di rumah, kalau yang dilakukan itu ada orang-orang yang orang terdekat, contoh abang ataupun adik ataupun ayah sendiri ataupun bapa saudara, apa yang antum kena buat? Kena cerita pada mak ataupun kakak ataupun makcik, siapa-siapalah yang antum percaya. Jangan biarkan diri antum jadi mangsa, dan yang seterusnya menyebabkan antum ini seterusnya akan jadi mangsa lebih teruk daripada yang antum kena sekarang. Sebab biasanya apa yang berlaku, orang yang kena gangguan seksual biasanya degree ataupun darjah berlakunya serangan seksualnya lebih besar, sehingga menyebabkan kepada kes rogol adalah disebabkan mangsa sendiri membiarkan diri mereka jadi mangsa ataupun orang yang mudah untuk dijadikan bahan untuk melepaskan nafsu. Tu antum kena faham macam tu. Ana kena cerita benda ni pasal apa? Benda ni dah berlaku pada tahun-tahun yang mutakhir ni. Benda ni dah berlaku sejak daripada 2000 lagi. So janganlah kita rasa kita ni perlu bersenyap-senyap. Tak boleh. Bila berlaku kes-kes macam ni, antum kena bertindak. Antum kena jadi proaktif. Antum kena ada visual yang jelas. Apa yang aku kena buat, apa yang aku kena buat selepas ini. Unsur paksaan menghalang mangsa daripada melaksanakan abstinence. Contoh unsur paksaan ni, contoh ialah ugutan. Kalau kau report ataupun orang tahu benda ni, aku akan berhentikan kau kerja. Contoh macam tu. Hang buat macam ni, maka kau akan dikurangkan. Macam ni, kau buat macam ni, kau akan digagalkan dan sebagainya. Benda tersebut akan berlaku. Dan orang yang terpaksa dia akan ikut kehendak pemangsa. Jadi antum kena jadi orang yang bijak. Kena bercerita. Kalau antum tak cerita, tak ada siapa yang akan boleh bantu antum. Sebab tu penting, balik apa yang anda cakap sebelum ni, pastikan antum bercerita ataupun berkawan dengan orang yang baik supaya diri antum terjaga. InsyaAllah. Okey, boleh tengok kat situ statutory rape, istilah perundangan yang merujuk kepada hubungan seks dengan seseorang lelaki di bawah usia kerelaan. Cik tengok kat situ statutory rape. Boleh tengok kat situ. Undang-undang di Malaysia menetapkan sebarang hubungan seksual antara lelaki dan wanita di bawah umur 16 tahun dikira sebagai rogol. Ingat hubungan lelaki walaupun suka sama suka dikira rogol. Sama ada dengan kerelaan wanita tersebut maupun tidak. Sama ada dengan kerelaan ataupun tidak. Hukuman yang boleh dikenakan atas orang yang disabitkan kesalahan jenayah rogol statutory dalam Seksyen 376 Kanun Keseksaan ialah penjara tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak lebih daripada 20 tahun serta hukuman sebat. Hukuman sebat tak lebih daripada 7 kali sebatan tapi tengok keadaan macam contoh ni, kes baru ni, kes bukan baru ni lah, tahun 2018, seorang pelajar tingkatan 3 dirogol secara bergile-gile selama
selama 6 ke 8 bulan, saya tak ingat. Seorang pelajar perempuan tingkatan 3 masa tu. Tingkatan 3 tingkatan 4 saya tak ingat. 2019 oleh siapa? Abang, dia mula-mula dirogol oleh abang. Lepas tu dirogol pula oleh ayah. Lepas tu dirogol pula oleh pak cik dia sendiri. Di rumah yang sama. Di rumah yang sama. Pagi abang dia. Pagi abang dia. Petang ayah dia. Waktu cuti bapa saudara dia. Apa yang berlaku? Mereka ni semua dihukum penjara, tak silap saya hari tu 40 tahun serta 40 sebatan. Kalau antum nak tahu 3 kali sebatan macam mana, antum boleh tengok dalam YouTube. 3 kali sebatan dah cukup untuk memecahkan punggung. Sebab tu saya cakap lagi sekali, pada orang perempuan, antum kena bersuara. Pastikan hak antum macam mana. Antum kena tahu bahagian mana yang boleh disentuh, bahagian mana yang tak boleh disentuh. Kena faham perkara tersebut. Kena faham perkara tersebut. Jangan sampai antum jadi mangsa. Faham ke tak? Balkis faham tak Balkis? Baiduri faham tak Baiduri? Ummu Salamah faham tak? Yang saya terima kasihlah kepada 3 orang yang buka video ni. Jadi saya memberikan saya semangat untuk bercerita, untuk mengajar. Kalau antum tak buka, ana pun tak ada semangat nak buka. Ana tak tahu yang ada ni Dina, Wan Syakir, Faiz, Mutakin, Mariam, Afan, semua ni ada ataupun tidak di hadapan saya. Yang melainkan yang kata ada masalah video tu lah, kan? Masalah kamera, ana tak ada masalah. Jadi ana kena tahu tu, antum kena ingat benda ni. Jadi benda ni ada, benda ni boleh berlaku. Dan antum kena ingat benda ni gangguan seksual ataupun serangan seksual ini bukan hanya berlaku kepada orang perempuan saja, dia juga turut berlaku pada orang lelaki. And ana kena cerita benda ni pasal apa? Ana tak nak antum jadi anak muridnya ni, pasal sangat menyedihkan sampai dia jadi mangsa pula. Benda ni ada kat dalam berlaku pada tahun 1988. Berlaku pada 1988 yang mana seorang lelaki Cina ni, seorang yang asalnya budak Cina ni, dia ini telah diperlakukan oleh seorang perempuan di luar tabi'i. Dilakukan oleh mak dia sendiri. Mak dia suruh lakukan seks luar tabi'i pada dia. Dan setiap hari pada ketika umur dia sangat kecil, dari bawah daripada 5 darjah 5 dan macam tu, lebih kurang saya tak ingat cerita dia tu. Tapi apa yang berlaku, dia ni berdendam dengan mak dia. Apa yang berlaku selepas itu, dengan dendam yang ada pada yang ada pada dia masa dia besar, dia jadi seorang lelaki yang handsome, seorang lelaki yang pandai memujuk rayu. Apa yang berlaku, dengan kehandsomean dia dan dengan kemahiran dia berkata-kata, apa yang berlaku, dia mengorat dan dia rogol orang perempuan yang dia ngorat. Walaupun baru berjumpa kali pertama, dia rogol dan dia bunuh perempuan-perempuan tersebut. Dia bunuh perempuan-perempuan tersebut. So benda, dan dia dihukum dan tak akhir sekali dia ni mati bunuh diri dengan terjun daripada hospital Taiping. Dia mati bunuh diri dengan terjun daripada hospital Taiping. Ni cerita benar. Orang Cina orang Cina. Dia berlakukan macam tu. So antum jangan rasalah benda yang ana cerita ni hanya halua tinggal semata-mata. Ana bercerita supaya antum berhati-hati. Ada keliling kita sekarang ni tak selamat. Ana sendiri selalu cek keadaan anak ana. Ana akan alert, kan? Dia cakap sakit tang mana, mesti ana cek. Ana tanya, kenapa? Macam mana berlaku? Pap. Macam ana cakap tadi, ana tak percaya 100%. Ana akan cari dalil. Ana akan tanya, pap, betul ke macam ni? Pap, betul ke macam ni? Pap, betul macam ni. Kadang-kadang ada benda yang anak kita akan bercerita, benda tu adalah betul.
Terutama budak-budak zaman sekarang, budak-budak dia adalah orang yang cakap benar. Dia jarang menipu. Dia susah nak menipu. Cuma kadang-kadang ada cerita-cerita yang macam pelik sikit, kita kena mengkaji. Okey, cukup. Ana rasa cukup sampai situ. Antum tahulah, dah tahu dah satu story rape ni apa dia. Antum kena faham. So zaman sekarang ni Ana sangat-sangatlah takut berkaitan dengan apa nama budaya sekarang ni yang seks bebas yang melibatkan tak kisah laki ke perempuan, yang istilahnya Melayu pun buat juga. Melayunya istilahnya beragama Islam pun buat. Sangat menyedihkan. Benda ni sangat sedih. Bagi Ana dia sangat menyedihkan. Di manakah apa nama maruah seorang perempuan? Di manakah maruah seorang lelaki yang sepatutnya dia memelihara kehormatan orang perempuan? Kan? Dengar apa nama matlamat tak menghalalkan cara. Antum nak kahwin, kata contohnya nak berkahwin umur 18 tahun, 21 tahun dengan perempuan yang antum janjikan. Tak menghalalkan cara. Tak menghalalkan cara. Matlamat tak menghalalkan cara. Kalau antum betul-betul suka, Anda dah cakap dah. Kat sini ada nama ada orang yang selalu cakap Maryam. Kakak kepada Maryam. Anda dah cakap dah. Contoh dia lah kan. Anda ambil contoh dia. Kakak kepada Maryam. Anda cakap dekat dalam kelas SAM masa tu anda kata dekat abang ipar dia, dalam kelas dia ada abang ipar dia, ada kakak dia. Anda kata kat dia dekat dalam kelas SAM tersebut tahun 2015, anda kata kalau antum orang lelaki, kalau antum orang yang betul-betul gentleman, antum kalau antum minat orang perempuan tersebut, pergi jumpa parent dia, kata saya minat ke anak pakcik, saya nak kahwin dengan anak pakcik. Buat macam abang ni, abang ipar Maryam tu. Buat itu bau gentleman. Kalau antum orang perempuan yang gentlewoman, pastikan antum ini tak mudah-mudah nak bagi sesuatu yang sepatutnya antum jaga betul-betul maruah antum kepada orang yang bukan sepatutnya dapat, walaupun hanya sentuh tangan. Walaupun hanya sentuh tangan. Jangan biarkan tangan antum ni disentuh oleh orang lelaki suka-suka. Bila dah selalu sentuh lama-lama, apa yang berlaku? Bila dah tangan dia selalu bersentuh, apa yang berlaku? Hilanglah rasa malu. Bila hilang rasa malu, apa yang berlaku? Maksiat yang lebih besar daripada pegang tangan itu lebih mudah berlaku ataupun mudah terlaksana. Baik, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, kita pada muka surat 162. Situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Dia dah sebut kat sini, tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Kedua, tiada kesedaran untuk melindungi maruah diri. Ana dah sebut dah tadi sikit. Tiada kesedaran untuk melindungi maruah diri hanya sebab apa? Dibutakan oleh perasaan cinta. Adik-adik, anak-anak yang perempuan, tolong jangan antum dibutakan dengan perasaan cinta. Cinta itu buta, tapi janganlah antum jadi orang yang buta. Kan? Orang lelaki akan bercakap, memang mulut dia manis. Bila dia dah dapat, itulah pepatah Melayu keluar, habis madu sepah dibuang. Antum akan dibuang macam tu saja. Antum akan dibuang macam tu saja. Siapa nak jaga siapa yang nakkan anak luar nikah? Antum tanya diri antum, siapa yang nak anak luar nikah? Antum cakap. Jawab. Tanya sendiri, antum nak tak anak luar nikah? Tak nak. Kan? Tak ada siapa pun nak anak luar nikah. Seriously, tak ada siapa pun nak anak luar nikah. Ana sendiri dalam keluarga anak ada pernah bela anak luar nikah. Mak bapak tak nak bela. Mak bapak asal tak nak bela. Kan? Jadi kita ni kena jadi orang yang bijaksana dan bijak sini lah. Kan? Kita kena jadi orang yang bijaksana, bijak sini. Kan? Itulah sikit. Dan Ana nak pesan pada antum, Allahu a'lam, mungkin ini takdirnya. Kita tahu ini semuanya berlaku pada kita adalah takdir. Semuanya berlaku pada kita adalah takdir. Antum perasan tak? Berapa ramai yang kahwin dengan cara yang sah, tapi dapat anak susah nak dapat anak. Betul tak? Pernah tengok tak? Pernah tengok? Berapa ramai orang yang kahwin dengan jalan yang sah, tapi susah nak dapat anak. Bertahun-tahun baru dapat anak.
macam anak sendiri. 5 tahun baru dapat anak. Tapi berapa ramai orang yang tak berkahwin pun buat seks secara bebas. Kan baru buat dapat. Buat dapat. Itu anak nak pesan kat antum Itu yang anak nak pesan dekat antum. Yang ketiga, berpakaian tidak sopan. Adik-adik anak-anaknya yang dirahmati Allah sekalian, terutama perempuan. Antum jangan salahkan semata-mata orang lelaki. Cuba tanya diri kita, apa yang aku buat menyebabkan orang lelaki tertarik pada aku? Islam tu dah ajar cantik. Islam tu dah ajar cantik. Kan? Islam tu dah ajar cantik. Antaranya Islam ajar ialah yang disebut dengan saddu zara'i, ialah Islam suruh kita tutup aurat, bukan balut aurat. Faham tak beza balut dengan tutup aurat? Faham tak? Bayuri faham tak? Istilah balut dengan perbezaan istilah balut dengan dengan tutup aurat. Tahu tak Bayuri? Boleh tak kongsi kat saya dengan rakan-rakan kelas kita apa perbezaan balut dengan tutup? Balut macam dia sekadar tutup, dia bukan niat untuk tutup aurat. Okey, terima kasih atas respon. Ada siapa-siapa nak tambah? Mungkin yang Putri lah kot. Yang lain, orang lelaki mungkin dia jawapan dia lebih tajam, nanti saya tanyalah. Ni ada ni bawah apa nama ni Ummu Salamah. Mungkin nak kongsi pada kita. Kalau bagi Ana, dia kalau balut ni macam nak tak nak je, asalkan tutup apa yang patut macam tu. Okey, lebih kurang sama tapi memahamkan juga. Okey, terima kasih atas respon. Okey, Anda nak bagi, boleh tak Ana jawab dengan dengan bukan perumpamaan, Ana bagi contoh, boleh tak? Okey. Apa yang antum nampak dengan ni? Ini pembalut betul tak? Ni. Nampak tak ni? Ni pembalut betul tak? Apa yang antum nampak? Nampak isi dalam dia. Masih lagi nampak bentuk betul tak? Betul. Betul tak? Masih lagi nampak bentuk tak? Apa jadi kalau Ana buat macam ni? Antum nampak tak apa benda ni yang bawah kotak ni? Tak. Faham tak beza? So sekarang Ana nak tanya, faham tak beza di antara balut dengan tutup? Nampak tak beza? Ini namanya tutup, ini namanya balut. Ini namanya balut ni, yang merah ni. Ini namanya balut, ini namanya tutup. Antum nak tutup aurat ke antum nak balut aurat? Tutup. Sebab tu ada beza orang yang balut aurat dengan orang yang tutup aurat. Sebab tu Ana tak terima, sebab tu kalau kita tengok dalam syariah kan, yang dikatakan tutup aurat ini ialah pertama, tidak jarang. Tidak jarang. Kedua, tidak tasyabuh. Tasyabuh ni pula kita bagi pada tiga. Tidak tasyabuh, tidak menyerupai agama lain. Tidak menyerupai warna kulit. Tidak menyerupai bentuk badan. Tu. Tidak menyerupai bentuk badan. Ustaz, contoh menyerupai bentuk badan apa? Orang lelaki, contoh orang lelaki. Dia pakai pakaian yang pakaian tu pakaian perempuan. Kan orang perempuan dia pakai t-shirt, tak tahu orang lelaki mungkin tak tahulah. Kalau tengok tengoklah adik antum punya ke kakak punya, t-shirt orang perempuan dia macam ni. Dia punya collar dia tak macam orang lelaki. Macam ni lah. Dia lebar sikit ke bawah, betul tak? Betul tak? Betul kan? Dia tak bulat macam orang lelaki macam ni, bulat macam tu kan? Dia tak bulat macam orang lelaki. Dia akan macam ni lah. Dia akan bentuk bujur sikit. Ada yang bajunya ekstrim sikit, dia punya bujur dia tu lebih besar. Nampak tak? Antum nampak tak Ana lukis apa ni? Ke tak nampak? Ana pun tak apa nampak Ana tulis buat apa kan. Ni lah. Jadi kalau orang lelaki pakai macam tu, haram juga.
Sebab dia tasyabuh dengan bentuk badan orang perempuan. Tasyabuh dengan warna kulit. Sebab tu anda tak bagi orang perempuan pakai sarung tangan ataupun stokin yang dia punya kod dia tu beige O ataupun beige one. Kan? Anda kata apa? Boleh pakai warna coklat je cukup. Coklat yang gelap ataupun warna hitam ataupun warna putih. Kalau Ana ajak lah. Itu yang Ana ajak. So kadang-kadang benda tu lah yang menarik perhatian. Okey. Itu dua perkara tadi. Dan dampak dah Ana sebut. Tak jarang kita tak tasyabuh. Lepas tu tasyabuh tu pula dah dipecahkan pada 3. Dan yang kelima tidak ketat. Tidak ketat. Ketat pun ada masalah. And ni 5 perkara yang kita kena faham dalam syariat kita. Ini yang dinamakan menutup aurat. Kalau tak jadi menutup aurat. Seterusnya, berdua-duaan di tempat yang sunyi. Yang ni hadis banyak lah. Kalau siapa yang hafal hadis sebutlah, dah tahu dah. Tidak sunyi dua orang, seorang lelaki dan perempuan, melainkan yang ketiga tu ialah syaitan. Tapi berapa ramai yang orang amalkan hadis ini. Sebab tu kan, sekarang ni ustaz, kami tak buat macam tu. Kami dengan WhatsApp. Berkaluat antara benda yang berlaku zaman sekarang ni, berkaluat dalam WhatsApp. WhatsApp ke Telegram pun sembang-sembang dalam WhatsApp. Agak ada kaluat tak tu? Termasuk dalam bab kaluat tak tu? Sembang dalam WhatsApp berdua-duaan je. Kaluat tak? Tak ada hal penting pun. Dia kira termasuk dalam bab kaluat. Haram juga. Kan? Haram juga walaupun tak berdua-duaan sebelah-sebelah. Pasal apa? Dia lebih besar daripada tu. Pasal dia melibatkan hati. Lagi-lagi zaman sekarang siap-siap boleh mana tahu berkongsi gambar-gambar yang pelik-pelik. Tu lagi besar lah tu. Itu lagi besar. Jangan kata kaluat ini duduk dekat dalam bangunan berdua-duaan ataupun duduk kat tempat gelap-gelap. Tak, bukan macam tu. Duduk dalam kereta, seorang duduk depan, seorang duduk belakang pun kaluat. Pasal orang tak tahu apa yang hampa buat kat dalam tu. Kan? Duduk dalam bilik kaca. Kan? Lagi-lagi kaca tu kaca gelap. Kalau kaca tu jelas nampak, boleh nampak orang daripada luar, boleh tahan lagi. Pasal kita yelah zaman sekarang perlukan benda-benda macam tu kan, kerahsiaan dan sebagainya kan. Tak apalah juga. Sebab tu sekolah kita dah ajar. Kan? Sekolah kita dah ajar. Apa sekolah kita dah ajar? Sekolah kita dah ajar kalau laki dan perempuan, pelajar laki dan pelajar perempuan nak berjumpa, berjumpa di tempat yang semua orang nampak. Kan? Kalau tak apa, sekurang-kurangnya ada cikgu yang ada jadi peneman. Itulah contoh lah kan. Itu contoh. Dan yang ketiga, yang ni situasi yang mendorong antaranya menonton bahan pornografi. Zaman sekarang ni bahan pornografi dipertontonkan dalam keadaan sedar ataupun tidak sedar. Sedar ataupun tidak sedar. Contohnya anda cakap lah kan, dalam kartun. Kan? Orang lelaki lah rajin tengok kartun kan. Kartun One Piece lah, Naruto lah, berbagai-bagai. Bayangkan apa yang berlaku, yang watak perempuan dipenampakkan bentuk-bentuk tubuh yang nampak bentuk orang perempuan lah. Besar lah, kecil lah, terbuka sana, walaupun jaring-jaring dan sebagainya. Itu contoh macam tu. Itu contoh lah pornografi dalam keadaan tak sedar. Dalam keadaan tak sedar. Artis kita pun sama juga, mempamerkan gejala-gejala pornografi dalam keadaan yang mungkin dia tak sedar. Tapi orang lain sendiri pun rasa benda tu tak sedar juga. Contohnya apa? Dalam lakonan. Dulu kita tak susah nak jumpa orang Melayu pakai skirt. Sekarang ni pelakon Melayu yang katanya muslimah juga pakai skirt dalam lakonan mereka. Masya-Allah, tabarakallah. Macam tu ke kita nak jadikan role model? Saya tak tahulah kan. Antum fikirlah sendiri kan. Itu 1 2 3 4 5 situasi yang mendorong pada hubungan seks sebelum nikah. Itu yang berlaku. Dan yang terakhir
InsyaAllah pada hari ini kita akan baca berkaitan dengan kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Kepada diri ni terus pada orang perempuan lah. Terus pada orang perempuan. Mencemarkan reputasi diri, merosot kesihatan, merosot pelajaran. Memang makan merosot lah. Sanggup tak duduk, orang perempuan duduk kat rumah, bukan rumah kenangan, rumah apa? Untuk orang perempuan yang muda-muda umur 13, 14 tahun, 15 tahun yang apa namanya mengandung anak luar nikah ni, apa nama rumah apa? Siapa tahu? Rumah apa saya lupa dah istilah dia. Bayangkan dalam perutnya memboyot, hang nak mengaji macam mana? Hang nak mengaji macam mana? Perut memboyot. Ingat mengandung ni senang. 9 bulan 10 hari duk ngangkut apa nama, letak mudah cerita. Orang lelaki tak kira apa, pergi ambil apa nama beras 5 kilo tu, letak kat perut, ikat kat perut. Pi jalan pergi sana, pi sini, jalan sini. Orang perempuan pun buat macam tu. Pi cuba buat. Hang rasalah macam mana, apa nama, selesa ke tak selesa. Itu 5 kilo. Tak payah 5 kilo lah. Ambil gula ke tepung ke 3 kilo, letak kat perut, ikat. Tengoklah macam mana hang boleh gerak ke tak. Cuba hang baring, cuba hang baring sambil ikat, mencangkung, berjalan. Buat 1 hari, tak percaya. Susah. Kehamilan yang tidak diingini, okey. Lepas tu apa? Jangkitan seksual, AIDS dan sebagainya. Ini yang berlaku lah. Pengguguran anak yang tidak selamat, pakai ubat untuk menggugurkan janin. Pergi jumpa bidan yang jahat-jahat tu kan. Allah, antum ingat menggugurkan ni anda nak cerita boleh tak? Anda cerita 3 minit. Siapa nak dengar cerita ni? Angkat tangan. Boleh. Okey. Cerita macam mana proses pengguguran apa nama, bayi ataupun anak luar nikah ni. Ana dapat prosedur ni daripada doktor. Masa Ana dekat Mesir. Kalau Ana ada ni, Ana tak tahu, sekejap Ana pergi cari Sat. Okey, sekejap. Sekejap Ana cari Sat. Alat untuk menggugurkan janin. Okey, dah jumpa. Saya share sekejap bateri habis. Okey. Dengar tak saya cakap? Dengar. Okey, dengar. Okey, insya-Allah. Okey, tengok saya tunjukkan antum ni alat untuk gugur janin dan cara nak diorang gugurkan janin. Okey, tengok ni. Ini cara dia orang gugurkan janin. Diorang masuk kat situ, dia pakai penyepit ni tau. Penyepit tu dan ni sebenarnya gunting tau. Ni sebenarnya gunting. Yang saya pernah tengok tu alat yang sebenar. Penyepit dia tu memang sangat ni lah. Ni gunting sebenarnya ni. Ni gunting. Kau tengok. Nampak boleh nampak kot. Dia gunting-gunting janin kat dalam tu.
Sanggup tak? Kamu sanggup tak? Tak. Sanggup tak? Anak, kalau itu anak sendiri pun kita insyaAllah tak sanggup. Kalau anak tu anak luar nikah, sanggup tak? Sanggup lah kan? Mesti sanggup kan? Tengok ni lah. Dia akan tarik macam ni lah. Saya yang ni dia tak tunjuk sebab memang tak boleh tunjuk. Ni dia. Jumpa dah ni. Okey, ni tak jelas sangat. Ni tak jelas sangat. Gunting dia macam ni. Semua tajam-tajam Ni semua tajam-tajam. Ni alat untuk buka. Buka bagi nampak bagi besar benda tu besar kan. Tak jumpa lagi. Ni cara dia ni cara dia. Dia akan tarik aja ni contoh dia potong. Memang gunting semasa-mata. Dia akan hancur-hancurkan baby tu kat dalam. Dan dia tarik dengan paksa. Tak ada ni. Tak ada gunting dia yang sebenar. Tapi saya tunjuk macam ni lah, lebih kurang macam ni lah kan. Tapi gunting dia ada lagi banyak gunting Saya ada tengok hari tu ada 8 gunting, jenis gunting yang dia tunjukkan pada saya. Macam ni. Ni cangkuk, dia kata ni dia akan kuih daripada kat dalam tu. Kau bayangkan lah perut kau tu kuih. Sangat sakit. Kenapa saya cakap sangat sakit? Pasalnya kenapa saya cakap macam tu? Yang bercerita ni ialah kawan saya yang isteri dia tu keguguran. Jadi bila anak keluar, dia gugur, anak tu keluar. Nampak elok lah sebab dia gugur anak tu keluar. Kat dalam perut tu ada apa? Ada uri betul tak? Yang uri tu tak dapat ditarik. Bila tak dapat ditarik, dia kuih dengan benda tadi tu. Baduri dia kuih, dia pakai cangkuk tu. Kuih. Lepas tu ada benda macam ni tau. Dia doktor, kawan saya tu doktor juga kan. Itu yang best kawan dengan doktor tu macam-macam kita tahu kan. Mana lebih kurang macam ni saya tunjuk je lah. Lebih kurang bayangkan lah sendiri Dia ada benda macam ni. Dia benda tu lurus je. Macam pen ni. Tapi depan dia tu ada macam bulat bujur. Macam jarum tu. Dia masuk benda tu kat dalam tu, dia kuih. Kau boleh bayang tak? Boleh bayang. Tu saya cakap dia ada 8 benda. Ada 8 alat untuk dia orang kuih benda tu. Benda yang ada kat dalam perut tu. Kau bayangkan. Menggugurkan janin ni sangat sakit. Kedua, sangat bahaya. So saya nak cerita dia itulah. Kalau antum masa anak memang anak tak tahulah nak cakap macam mana kan. Tapi itulah yang Ana boleh cerita pada antum. Sebab Ana dah tengok sendiri alat tu. Dan Ana ada pengalaman kawan-kawan yang keguguran. Dan Ana juga ada kawan-kawan yang doktor yang menceritakan benda tu macam tu. Keadaan dia macam tu. Dan Ana pernah tengok alat tu yang masa dia orang buat praktikal, dia orang tunjuk, Ustaz, kalau Ustaz nak tahu, inilah alat yang kami gunakan untuk menarik bayi yang tersekat dekat bayi yang gugur yang mati dalam perut. Jadi saya pernah tanya, tak boleh ke kalau kita kita bedah ke untuk keluarkan bayi tu macam biasa? Tak boleh. Sebab apa? Bila kita bedah, dia kata bila kita bedah, apa yang berlaku? Bila bayi tu dah mati. Jadi bila bayi tu dah mati, bila kita bedah bawa keluar bayi tu daripada rahim, apa yang berlaku? Rahim tu tak dapat mengecut dengan cara yang betul. Mengecut dengan cara yang betul, yang menyebabkan nanti bila dijahit, rahim tu dijahit, perut tu dijahit, apa yang berlaku?
dia akan jadi melekuk macam tu. Satu, tak cantik. Keduanya, dalam tu tak akan tumbuh dengan elok. Koma bayang, orang lelaki bayang je lah. Nanti dah, sebab tu koma jangan kata apa nama bersalin tu senang. Kan? Koma buat je reti. Tapi nak bersalin tu orang perempuan je rasa. Sakit. Koma sunat pun tak nak sunat 2 kali. Siapa nak sunat 2 kali? Sunat 2 kali, sekali pun dah menangis, teruk gila. Ini orang perempuan berkali-kali. Tengok mak kita 9 orang. Ni apa nama Mariam. Anak adik-beradik berapa Mariam? 10 12. 12. Tanya mak dia 12 orang. Tu pun apa nama dia kata, mak dia tak pernah cakap cukuplah. Orang lelaki kata sekali je sunat. Kata cukuplah, tak nak dah 2 kali. Betul? Ada orang lelaki nak 2 kali sunat? Ada dekat sini ada kan. Orang perempuan tu boleh bersalin banyak kali. Masya-Allah, tabarakallah. Cukup sampai situ. Saya nak cerita berkaitan dengan apa nama pengguguran bayi yang dia tak ada, walaupun adanya selamat, tapi dia memberi efek juga pada badan. Menggugurkan bayi dengan selamat ada, tapi dia tetap memberi efek pada badan. Sebab apa? Sebab dia pakai gunting tadi tu lah. Kau bayangkanlah kalau bayi tu umur 3 bulan, 5 bulan kan, dah ada sifat. Tiba-tiba yang keluar tu kaki. Dia tarik tu keluarnya bawah perut je. Bawah perut saja. Bawah perut, lepas tu kaki 2. Kau bayangkan. Tiba-tiba kepala putih. Tarik juga. Pasal apa? Dia tarik dengan penyepit, dengan paksaan. Tak apalah nak ceritanya tu. Keluarga ni mendorong jenayah pembunuhan bayi dan pembuangan bayi. Tengoklah zaman sekarang. Saya ingat buang bayi ni dah tak ada dah. Tapi yang paling baru ni tahun lepas, bulan 9 tahun lepas. Dekat je dekat Kuala Kangsar tu kan. Masya-Allah, tabarakallah. Buang bayi dekat dekat kedai makan. Nasib baiklah orang jumpa, ya Allah. Nasib baiklah tak ada semut gigit, ya Allah. Tahulah. Itu yang berlaku. Kan? Waktu tu orang perempuan dah tak fikir apa dah, dia dah gila dah. Orang kata apa, dah gila, dia tak dahlah orang yang mengandungkan dia tu lari. Dia pula mengandung seorang-seorang, lepas tu buang anak dalam longkang lah, dekat dalam dalam tandas lah, ya Allah. Nangis dengar. Keluarga mencemarkan reputasi keluarga, menjadikan keluarga porak-poranda, ibu bapa hilang pertimbangan. Ini ibu bapa hilang pertimbangan ni biasanya dia kata apa? Kau bukan lagi anak aku. Biasalah tu. Ayat walaupun ayat tu klise kan, ayat drama kan. Tapi tu yang berlaku. Hampa nak kena buang dengan keluarga. Siapa nak bela hampa? Keluarga mengalami gangguan emosi, meruntuhkan keharmonian keluarga. Bila ada anak haram dalam keluarga, apa yang berlaku? Takkan harmoni. Walaupun bukan salah anak haram tersebut, anak luar nikah tersebut, tetapi itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Yang salahnya mak dan ayah dia. Tapi yang dihukum ialah anak. Yang dihukum ialah anak. Kenapa mak bapak dia tu yang masa buat tu tak fikir? Kenapa mak bapak masa buat tu tak fikir? Bila ada anak tu lahir, anak jadi mangsa. Fikirlah. Masyarakat, peningkatan masalah sosial. Di Amerika, siapa nak tahu apa yang berlaku di Amerika? Sekarang, angkat tangan. Siapa nak tahu di Amerika berkaitan dengan pengguguran bayi? Dengar? Okey, terima kasih. Antum tahu tak? Tahun 2015 dicatatkan di Amerika ada 500,000 anak luar nikah yang dilahirkan. Anak luar nikah yang dilahirkan. Tahu tak kat Malaysia ada berapa?
Malaysia pada tahun yang sama ada 1.5 juta anak luar nikah. Pada tahun yang sama 1.5 juta. Malaysia ni katanya negara Islam, betul tak? Okey. Dan jangan tak tahu, jangan tak tahu yang itu yang didaftarkan 1.5 juta tu didaftarkan. Yang tak didaftarkan ada berapa banyak kita tak tahu. Kita tak tahu. 1.5 juta bang. Kak, 1.5 juta. Rakyat Malaysia ada berapa? Lebih kurang 28 juta, betul? Lebih kurang 28 juta. Bayangkan 1.5 juta ini kahwin. Kahwin. Okey. Kalau lelaki tak ada masalah, hak perempuan tu. Dia nak pakai wali siapa? Siapa tahu? Dia nak pakai wali siapa? Dia kena pakai wali hakim, betul tak? Dia kena pakai wali hakim. Soalannya, kalaulah dia nak tutup aib dia, dia pergi pakai wali yang bapa dia yang tak sah taraf tadi tu. Bapa dia dengan mak dia berzina, lahir dia ni pula membenkan diri dia dengan mewalikan bapa dia yang tak sah taraf tadi tu sebagai wali. Perkahwinan dia ni sah ke tak? Tak sah. Lahir dia ni kahwin, lahir pula anak. Anak ni anak apa? Cucu dia ni anak pada yang anaknya pada kahwin ni sebab anak apa? Anak haram juga. Berapa banyak, maka penuhlah Malaysia ni dengan anak haram. So penting tak kita elakkan seks sebelum nikah ni? Paling besar daripada tu, penting tak kita ni tak berkapal? Faham tak kenapa saya cakap jangan berkapal? Tak ada kebaikan. Kalau hang nak kahwin. Sebab tu orang perempuan, saya sangat setuju dengan ibu bapa kepada Mariam. Mariam lagi sorry Mariam boleh Mariam Saya sangat setuju mereka pasal mereka ni orang yang faham agama. Faham agama. Bila anak itu, sampai waktu anak itu kahwin, dia akan kahwinkan. Tak memberat-beratkan suami untuk untuk memberi hantaran dan sebagainya. Semuanya keluarganya cuba selesaikan. Dan akhirnya laki dapat kahwin, perempuan juga dapat kahwin. Di Perak saja. Ada berapa orang yang tak kahwin? Tahu tak? Tahun statistik 2018. Ada 1 juta perempuan tak kahwin umur daripada 28 ke 46 tahun. Tak berkahwin sehingga sekarang. Statistik berapa? 2018. Itu pun ada lagi yang duk fikir. Seorang lelaki cukup dengan seorang perempuan. Sedangkan persyariat tentu ada. Sorry Saya bukan nak tapi fikirlah benda tu. Fikirlah. Sampai bila nak benda ni berlaku? Akhirnya apa yang berlaku? Orang perempuan yang nak kahwin jadi apa? Jadi tak dapat kahwin, jadilah kes zina yang bertalu-talu. Cukup sampai situ. Lahirnya lebih banyak anak-anak yang tak sah taraf. Penyakit berkaitan dengan seksual semakin berleluasa. Okay? Cara menangani tu pun saya dah cerita dah sikit demi sikit, antum boleh baca insya-Allah. Dan kelas akan datang kita akan pergi kepada pendidikan jasmani insya-Allah. Jadi itu saja saya nak sampaikan pada hari ini. Saya minta maaf lah hari ini kelas kita cukup sejam. Jadi lepas ni tolong datang awal lagi lah Tolong datang awal lagi insya-Allah. Di kelas saya harap benda ni antum berfikir dengan panjang. Tolonglah siapa yang dah berkapal tu, berhentilah. Jangan berfikir pun nak berkapal. Melainkan antum cakap macam ni. Kalau betul awak ni orang perempuan lah, ada ayat orang perempuan. Kalau betul awak suka kat saya, pergi jumpa
parent saya. Cakap nak kahwin. Tetapkan terus bila matlamat nak kahwin. Contoh 2030 contoh nak kahwin. Kan? Ni dah 2021 lah. Contoh macam tu. Senang. Kita ada matlamat. Orang perempuan pula orang perempuan kena ingat jadilah orang perempuan yang gentlewoman. Peliharalah maruah diri. Orang lelaki jadilah orang lelaki yang gentleman. Kalau antum betul-betul gentleman, antum kena tunjukkan kelelakian antum. Jumpa parent orang perempuan tersebut, cakap hasrat di hati. Kalau suka, cakap suka. Jangan main-mainkan anak orang. Kalau antum rasa antum suka anak antum dipermainkan, antum buatlah. Antum couple lah. Kan? Antum couple. Antum sebenarnya buat sesuatu yang menyebabkan maruah antum sendiri jatuh. So jadilah lelaki yang gentleman, jadilah orang perempuan yang gentlewoman. Anda rasa cukup sampai situ, insyaAllah. Anda harap moga-moga adalah kebaikan daripada perbincangan kita pada hari ini, insyaAllah. Marilah sama-sama kita tangguh perjumpaan kita dengan tasbih kifarah dan surat as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wajma' lana al khairul akhirati wal ula wa zunna ta'ataka ma baqaitana. Wassalamu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, 3 minit. Tolong tulis nama penuh dengan nama penuh antum dengan lokasi antum. Kalau kat kampung gajah lah. Kalau kuak lah, tulis nama kampung antum. Nama penuh dalam huruf besar serta nama lokasi antum dalam huruf besar. Okey, silakan. 3 minit. Perak kat mana Ummu Salamah? Oh, Kristina saya tak nampak pun. Apa Kristina ni, saya tak kenal Kristina. Mana Kristina? Oh, Kristina. Okey, baru kenal Kristina. Zikri mana Zikri? Saya tak kenal Zikri. Dina dah kenal. Okey. Mana Ustaz? Okey Zikri. Okey, terima kasih. Haziq Fahmi, siapa dia Haziq Fahmi? Haziq Fahmi. Mana Ustaz? Mana gambar hang? Amir Firdaus. Amir Firdaus apa? Wan Syakir kenal. Yang saya kenal semua yang pernah masuk kes dengan saya. Aduh. Cuba yang ni saya kenal orang yang tak ada kes. Ni siapa ni? Kovim, okey. Okey, saya rasa dah tak ada orang dah ya. Okey, insya-Allah jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Ustaz.